Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar kepada semua penonton? Saya Nadia Azmi dan anda sedang menonton Hello Doktor. Seperti yang kita sedia maklum, penglihatan itu adalah satu anugerah yang tidak ternilai kerana dengan penglihatan yang baiklah kita dapat menjalankan pelbagai aktiviti harian. Dan kita pasti juga pernah mendengar masalah mata yang dipanggil sebagai katarak. Dalam episod kali ini kita akan belajar tentang apa itu katarak, golongan tua sahajakah yang berisiko mengalaminya dan apakah langkah-langkah yang kita perlu ambil untuk menjaga penglihatan mata. Kita akan bersama dengan pakar di dalam studio nanti, tetapi sebelum itu jom kita lihat statistik tentang katarak. Penuaan, kecederaan pada mata dan juga pengambilan ubat steroid yang berpanjangan itu antara faktor yang boleh menyebabkan katarak berlaku. Malahan, ubat-ubatan yang tidak jelas kandungannya juga boleh menjadi risiko masalah itu. Di Malaysia, dianggarkan pada tahun 2014, kira-kira 0.09%, iaitu 27,000 rakyat Malaysia, buta disebabkan katarak di kedua-dua mata. Kebiasaannya, individu berusia 60 hingga 70 tahun lebih berisiko menghidap penyakit ini. Namun, bagi pesakit kencing manis yang tidak terkawal, mereka boleh mengalami penyakit tersebut seawal usia 40 tahun. Lebih membimbangkan, jika pesakit tidak mendapatkan rawatan awal, katarak boleh menyebabkan pesakit buta secara kekal disebabkan oleh komplikasi kanta yang bengkak. Bagaimana untuk mengatasinya? Apakah rawatannya? Ikuti perbincangan lanjut bersama panelis di studio. Dan untuk memperbincangkan tentang topik katarak ini, di dalam studio bersama kita adalah Dr. Muhammad Aziz Salowi, iaitu pakar oftalmologi kesihatan awam dan pakar perunding Jabatan Oftalmologi daripada Hospital Selayang. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Hello Doktor. Jadi, Hello Doktor, sebelum kita nak membincangkan tentang katarak secara spesifiknya, boleh Doktor terangkan apakah anatomi mata kita? Okay, anatomi mata secara amnya terdiri daripada yang terlibat dalam konteks kita hari ini adalah kanta mata dan retina. Fungsi mata secara amnya adalah untuk memproses image yang kita nampak supaya kita boleh memproses dia dalam otak kita supaya kita tahu apa yang kita lihat. Jadi dia bermula daripada image yang kita nampak. Image ni akan diproses akan difokuskan oleh kanta mata ni kepada retina. Jadi apa-apa yang jadi dalam proses ini, misalnya bila kanta itu menjadi legap, dia jadi tak normal. Jadi cahaya ataupun image itu tak boleh masuk dalam mata secara normal dan image tak boleh dibina ataupun generate ataupun nampak dalam retina. Jadi kita tak tahu apa yang kita nampak. Jadi semuanya adalah disebabkan dia bermula daripada image yang dibentuk di retina. Kalau saya katakan bahawa mata ini merupakan satu organ yang antara yang paling sensitif dalam badan kita, betul tak, Doktor? Setuju. Ya, setuju sebab dia adalah satu dia kecil, dia size dia kecil, dia sensitif. Dan dia amatlah penting. Kalau terjadi apa-apa perubahan dekat kanta tu ataupun terjadi contohnya kalau kecederaan ataupun proses yang tak normal dalam metabolisme yang tak normal dalam badan kita, contohnya kencing manis, perubahan yang kecil ni akan memberi impak kepada kanta ni. Dia akan menjadi legap. Jadi kita punya image yang dibentuk dalam retina itu jadi tak normal. Sama ada dia dibentuk ataupun image itu tak normal. Jadi kita tak boleh nak memproses dan tahu apa yang kita nampak. Dan pelbagai masalah boleh timbul yang berkaitan dengan mata ini. Salah satunya adalah katarak. Saya pasti ramai yang pernah mendengar katarak ini, tetapi mungkin ada pelbagai persepsi yang tidak kurang tepat ataupun ada kekeliruan tentang katarak ini. Doktor terangkan apa itu katarak? Katarak ini secara general dan secara amnya adalah pembentukan kanta itu menjadi legap. Dia jadi tak normal. Kita boleh tengok, kalau kita tengok perbezaan, kalau kita bandingkan katarak di mata kanta yang normal dengan kanta yang tak normal,
Kalau kita tengok mata yang normal ni, dia punya kanta adalah normal. Jadi cahaya tu boleh masuk melalui bahagian depan mata kita ni. Kita tengok image tu, cahaya boleh masuk ke dalam dan cahaya tu akan sampai ke retina. Kalau kita tengok image yang dipaparkan di sini, cahaya tu dalam bentuk pokok tu dia akan diproses ataupun difokus oleh kanta yang normal ke atas retina. Jadi kita tahu apa yang kita nampak. Tapi di dalam keadaan mata yang legap, kanta yang legap, imej tu akan pecah-pecah ataupun sama ada dia pecah ataupun dia tak masuk dalam retina, jadi imej tu tak dibentuk dalam retina. Jadi kita tak boleh nak nampak imej apa yang kita nampak sepatutnya. Kita akan kupas lebih lanjut tentang bagaimana ini boleh berlaku kerana daripada normal tidak normal untuk sesetengah individu. Tetapi sebelum itu kalau kita tengok video tadilah, laporan tadi ada menyentuh sedikit tentang golongan yang berisiko dan ada usia, peringkat usia yang mungkin lebih berisiko. Boleh doktor terangkan dengan lebih lanjut golongan yang berisiko untuk menghadapi katarak? Golongan yang berisiko yang pertamanya adalah golongan berusia. Jadi dalam data daripada negara kita yang kita kutip, kebanyakan adalah daripada umur 60 tahun ke atas. Jadi dia faktor usia adalah paling golongan yang berumur adalah golongan yang paling penting sekali. Salah satu lagi adalah golongan pesakit yang menghidapi kencing manis. Satu, lepas tu yang golongan yang mengalami radang mata. Contohnya adalah uveitis yang mendapat radang dalam mata. Dia proses di dalam mata jadi tak normal menyebabkan kanta dia legap. Jadi kalau kita tengok yang mengalami katarak ini selalunya mereka yang lebih berusia. Tetapi kalau kita tengoklah populasi golongan yang berusia ni, warga emas ini, apakah peratusan daripada mereka kategori ini yang akan mengalami katarak? Kadang-kadang mungkin sukar untuk kita elak kerana ini adalah proses penuaan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi berapa banyak peratusan di antara golongan warga emas ni akan mengalami katarak? Kita ada membuat tinjauan penduduk yang secara amnya kita boleh anggarkan lebih kurang dalam 5% ataupun ke bawah yang mendapat 5% yang ke bawah yang mendapat katarak pada pelbagai-bagai peringkat. Jadi peringkat katarak ini ada banyak. Dia ada bermula daripada pesakit yang boleh nampak sikit, dia boleh memandu, dia boleh membuat kerja macam biasa tapi dia sudah ada katarak tapi belum menyebabkan dia boleh dibedah. Tak ada beza kalau dibedah. Ada peringkat yang dia boleh dia tak boleh memandu, misalnya malam-malam dia dah silau, dia tak boleh memandu. Jadi ada golongan tertentu, ada ikut peratusan dia. Jadi kalau ikut peratusan tu kita akan hanya bedah kalau warga emas tu tak boleh buat dia punya rutin harian. Contohnya dia tak boleh makan, tak nampak makanan, dia tak boleh pergi tandas. Kita pernah dengar cerita kalau warga emas tu dia jatuh dalam tandas. Itu kemungkinan disebabkan oleh dia tak nampak. Lagi satu kadang-kadang dia cuba nak memandu. Warga emas yang tak tinggal dengan anak-anak ni kadang-kadang terpaksa memandu sendiri, malam-malam boleh aksiden. Jadi yang ada yang tak nampak TV, tak boleh nak tengok TV, tak boleh baca Al-Quran. Contohnya. Jadi kalau warga emas dia datang kepada kita dengan simptom macam tu, kita akan bedah. Perkara-perkara ini seharusnya akan menjejaskan rutin harian kita dan juga boleh membahayakan kita untuk berada dalam situasi yang tidak diingini. Jadi saya pasti penonton dan doktor mahu mendengar dengan lebih lanjut dan ingin mengetahui apakah faktor-faktor ataupun tanda-tanda awal, kerana mungkin apa yang doktor sebut tadi mungkin antara mereka yang juga pernah mengalaminya. Jadi saya pasti kita akan kupas dengan lebih lanjut selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali dalam Hello Doktor, anda masih lagi bersama saya dan juga doktor pakar di dalam studio iaitu Dr. Muhammad Aziz Salowi daripada Hospital Selayang. Tadi doktor ada menyebut tentang penyakit lain yang boleh menyebabkan masalah katarak, iaitu topik untuk episod kali ini. Jadi doktor boleh terangkan mungkin dengan lebih lanjut tentang penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan katarak. Mungkin tadi doktor dah sentuh sedikit, boleh terangkan dengan lebih lagi.
penyakit lain yang penting yang boleh dikaitkan dengan katarak ini adalah yang paling penting adalah kencing manis. Kalau pesakit itu mendapat kencing manis tapi yang kurang kawalan, darah dia tak dikawal dengan sepenuhnya, benda ini akan disebabkan dia akan menukar proses metabolisme dalam mata kita. Jadi benda itu boleh menyebabkan katarak. Itu yang paling penting sekali lah. Salah satu dia adalah yang lain adalah contohnya radang dalam mata yang kita panggil uveitis. Yang itu adalah yang penyebab terus direct cause kepada pembentukan katarak dalam mata. Lagi yang lain-lain adalah steroid. Steroid itu adalah penyakit, dia ada penyakit lain yang doktor diagnose, identify dia sebagai contoh dia rheumatoid arthritis. Dia ada sakit-sakit sendi. Sakit-sakit sendi yang menyebabkan dia perlu steroid, ambil steroid, makan steroid, tapi dia perlukan pengawasan daripada doktor, pengawasan yang selalu dikawal doktor. Pengawasan daripada segi mungkin jumlah steroid yang diambil, ubat yang diambil, perlu ada pengawasannya lah. Jadi dia tak boleh ambil steroid itu sebarangan. Beli steroid online atau beli steroid over the counter dekat farmasi, dia perlu mendapat pemeriksaan daripada doktor. Jadi penyakit-penyakit ni ataupun faktor-faktor ini boleh menyebabkan pembentukan katarak lebih awal daripada yang sepatutnya. Jadi salah satu faktor yang boleh menyebabkan katarak adalah kewujudan penyakit lain yang dihadapi oleh pesakit ataupun individu. Selain daripada itu, saya pasti ada faktor genetik ataupun biologi yang boleh menyebabkan katarak juga. Mungkin kurang, tapi ada possible. Tapi kita tak boleh nak cakap kalau mak dia ada katarak, anak dia kena ada katarak. Yang itu dia punya faktor adalah kurang sikit. Faktor dia selalunya dia akan ada faktor lain dulu. Faktor yang macam saya cakap tadi, faktor usia, faktor kencing manis, faktor radang mata ataupun kecederaan mata. Faktor-faktor itu kena ada dulu baru dia dapat katarak. Doktor, bagaimana pula dengan faktor gaya hidup? Adakah perkara-perkara yang kita sudah biasakan dalam kehidupan kita boleh menyebabkan katarak dalam jangka masa panjang? Faktor gaya hidup ni lebih berkait rapat dengan kencing manis. Kalau seseorang tu tak jaga makan dia tak pernah jaga dia makan apa saja, gula dalam badan dia tinggi, dia boleh menyebabkan. Dia akan berangkai lah. Ada postulasi dalam dulu kita buat research, kita cakap mungkin disebabkan oleh cahaya matahari, expose, pendedahan kepada cahaya matahari berlebihan. Tapi kebanyakan kajian-kajian itu tak konklusif. Bukan kita cakap mesti kena cahaya matahari je mesti dapat katarak. Tapi mungkin bukan. Mungkin dia adalah satu faktor risiko sahaja yang mungkin tak konklusif. Kita tak boleh cakap kena ada cahaya matahari. Sebab kalau ada tempat yang tak ada cahaya matahari pun boleh terjadi boleh juga. Dapat katarak. Tadi doktor ada sebut tentang peringkat-peringkat katarak ini. Ada pelbagai peringkat. Dan juga pada setiap peringkatnya, tanda-tanda yang akan dialami oleh pesakit adalah berlainan. Betul. Boleh doktor terangkan apakah tanda-tanda awal yang seharusnya penonton Hello Doktor ini perlu cakna? Dia semuanya bergantung kepada pemeriksaan tahap penglihatan. Jadi kalau tahap penglihatan dia bermula daripada tahap penglihatan yang normal, yang kita macam tak ada apa-apa, macam bila dia cek dengan doktor, penglihatan dia normal. Jadi dia bergantung kepada tahap penglihatan. Lepas tu dia punya simptom ni berkait rapat dengan berapa peringkat tu, berkait rapat dengan peringkat. Saya bagi contoh, salah satu jenis katarak yang kita panggil posterior capsular cataract, dia adalah satu kawasan legap di belakang kanta tu. Kita ada kanta di belakang. Dia ada macam sikit je, ada sikit. Tapi disebabkan cahaya masuk melalui tempat tu, jadi dia bila kalau kita periksa tahap penglihatan dia normal, memang normal. Tapi bila contohnya bila dia memandu waktu malam, bila dia driving dekat lane ni, laluan ni, ada cahaya lampu daripada kereta lain datang terus dekat mata dia, anak mata dia akan kecut. Bila anak mata dia kecut, dia akan tak nampak apa-apa. Disebabkan laluan cahaya tu dekat mata dia, macam saya cakap tadi, image tu tak ada dalam belakang mata dia. Jadi dia tak nampak apa-apa. Jadi
Yang ini adalah bahaya, Ya. boleh menyebabkan kemalangan jalan raya sebab kalau dia memandu waktu malam, tiba-tiba ada cahaya daripada kereta lain terus dia berhadapan dengan itu, tiba-tiba dia tak nampak apa, imej tu hilang terus, menyebabkan dia boleh terjadinya kemalangan. Ya, doktor, kita ada satu soalan daripada seorang selebriti tentang masalah mata ni. Jom kita lihat apakah soalannya. Hai doktor, saya nak tanya, kalau kita pakai spek, tak kisahlah spek hitam ke, spek biasa ke, tapi tak ada kualiti, adakah akan bagi efek dekat mata kita atau boleh menimbulkan masalah katarak? Kalau kita pakai spek yang tak ada power ataupun power tak sesuai ataupun cermin mata yang tak ada hitam yang tak ada kualiti, dia tak menyebabkan katarak. Tapi dia akan menyebabkan kelesuan mata sebab power dia lain, dia mungkin mata kita akan bekerja lebih keras untuk nampak imej tu. Dia tak berkait langsung dengan faktor pembentukan katarak dalam mata. Tapi kita penatlah sebab pakai cermin mata yang power tak ada kualiti, macam mungkin cermin mata dia, glasses dia, cermin mata kaca tu salah-salah ke kan. Dia tu menyebabkan mata kita bekerja keras untuk fokus. Jadi kita penat. Doktor, bagaimana pula dengan mereka yang memakai cermin mata yang biasa? Adakah mereka yang mempunyai power yang tinggi berisiko untuk mengalami katarak di usia yang lebih tua nanti, ataupun kedua-duanya itu tidak ada kena-mengena sebenarnya? Dia mungkin ada sedikit risiko yang menyebabkan bila kita buat kajian, dia memang salah satu risiko, tapi bukan risiko yang macam penuaan itulah. Okay. Dia boleh terdedah kepada pembentukan katarak. Kalau kita punya keadaan itu adalah myopia. Myopia adalah di mana dia punya mata tu lonjong, dia panjang. Power dia jadi lain. Jadi dia ada risiko. Setengah kajian membuktikan myopia pun ada risiko, tapi tak semualah. Bercakap tentang tanda-tanda awal yang dialami oleh pesakit yang mempunyai katarak, seawal usia manakah mereka boleh mengalami tanda-tanda ini sebelum mereka masuk ke alam ataupun fasa penuaan ni? Adakah mereka boleh sudah mengalami tanda-tanda ini di peringkat muda? Untuk individu yang muda, jika dia ada katarak, simptom yang pertama sekali kemungkinan silau. Ya. Silau, lepas tu dia tak, macam saya cakap tadi, bila dia memandu waktu malam, tiba-tiba imej tu hilang. Kalau dia ada lampu datang daripada depan, itu simptomnya yang pertama sekali. Sebelum dia bergerak lebih lanjut kepada katarak yang tak nampak langsung. Jadi simptom tu boleh bermula seawalnya dengan silau, ataupun dia sebab dia perlahan-lahan kan. Kadang-kadang dia tengok TV, dia tiba-tiba mungkin ada kurang sikit nampak mungkin. Doktor sebut silau tadi membuatkan saya teringat kepada ramai di antara kita yang memakai kanta lekap ataupun contact lens. Sudah menjadi satu kebiasaan selalunya untuk kecantikan lah. Tetapi adakah penggunaan kanta lekap ini yang tidak betul ataupun kita terlebih pakai ataupun selalu sangat kita menggunakan kanta lekap ini, adakah ia menjadi satu risiko? Dia bukan pesakit tu atau individu tu bukan terdedah kepada risiko untuk dapat katarak. Tapi dia akan terdedah kepada risiko cornea ulcer kepada mata. Masalah lain pula kalau lah. Masalah lain. Kalau dia pakai lama sangat, tak ikut preskripsi yang sepatutnya, dia boleh dapat cornea ulcer yang bukan katarak. Tapi cornea ulcer tu kalau peringkat teruk, dah masuk hospital semua, boleh menyebabkan katarak yang kemudian bila ada komplikasi yang lain. Okey, baiklah. Selama ni kita punya perbincangan, doktor, menyentuh tentang golongan yang berisiko, iaitu golongan yang lebih tua yang akan mengalami katarak. Tetapi kita nak tahu juga selepas ini, bagaimana pula dengan golongan kanak-kanak? Adakah mereka berisiko juga untuk mengalami katarak ataupun masalah mata yang lain? Kita akan lihat jawapan doktor selepas ini. Anda masih lagi bersama saya dalam Hello Doktor dengan topik katarak. Kalau tadi kami telah memperbincangkan tentang bagaimana masalah ini mempengaruhi ataupun memberi impak kepada golongan dewasa dan juga golongan warga emas. Kali ini saya mahu bertanyakan kepada doktor di dalam studio, bagaimana pula dengan golongan kanak-kanak? Adakah mereka berisiko juga untuk mengalami katarak? Bagaimana doktor?
Kanak-kanak boleh mendapat katarak ni bila dia masih dalam kandungan, yang kita panggil congenital katarak. Ataupun bila dia sudah lahir, dia akan dapat katarak ini masa umur dia 1 ke 4 tahun. Ataupun masa dia remaja pun boleh, kita panggil developmental cataract. Jadi kesan ataupun impak cataract kepada kanak-kanak ni berlainan kalau kita bandingkan dengan yang dewasa. Jenis-jenis mungkin cataract yang dialaminya berbeza dengan dewasa? Okey. Sebagai kalau kita tengok dalam image yang ditunjukkan sebentar tadi, kebanyakan kalau congenital cataract ni dia datang dengan cataract yang putih. Kita panggil white cataract. Dia sama dengan macam dewasa, dia tak nampak langsung dekat belakang dia. Jadi apa kita buat? Kita kena, sebab masa dia masih bayi ataupun masih dalam kandungan, dia tak nampak image. Jadi dia perlukan image untuk pembentukan mata dia. Jadi dia perlu tahu image tu apa, mata dia kena proses. Macam sebagai contohnya bila ada kaki dan tangan. Bila kaki dan tangan tu tak digunakan, jadi dia tak boleh nak berfungsi macam tu. Jadi sama juga dengan mata ni. Bila mata tu ada cataract dekat kanak-kanak ni, dia fungsi dia tu tak berjalan selagi dia tak nampak image. Jadi apa kita buat? Kita kena buang cataract ini pada usia dia masih kecil tu. Kita buat, kita bagi general anesthesia, kita buang supaya tujuannya adalah supaya kita nak mengelakkan lazy eyes. Kita panggil amblyopia. Kita nak mata dia nampak image. Jadi kita tengok dia punya visual rehabilitation macam mana. Kita perlu letak kantar ke tak dalam tu, ataupun kita pakai cermin mata dulu sampai dia besar sikit. Lepas tu kita akan letak kantar kemudian. Jika ia berlaku kepada golongan kanak-kanak, katakan mereka sudah lahir, mungkin sudah mencecah usia 10 tahun ataupun ke remaja, adakah tanda-tanda yang dialami oleh mereka sama seperti tanda-tanda yang doktor telah sebut tadi, yang adalah untuk dewasa dan warga emas? Okey, yang penting ni kalau dia dah peringkat sekolah kan. Jadi cikgu-cikgu ni faham kanak-kanak di sekolah mungkin dia tak boleh ikut pelajaran di sekolah yang cikgu ajar tu sebab dia tak nampak dia punya whiteboard, ataupun dia ada masalah pergaulan dengan kawan-kawan dia sebab dia tak nampak. Jadi, tapi dia tak boleh nak cakap dia tak nampak sebab dia lain. Mungkin bukan rabun biasa, tetapi mungkin lebih serius daripada itu. Lebih serius daripada itu sebab dia akan memberi kesan kepada development. Lagi satu yang penting adalah mental development. Dia boleh dapat depression, depression semua. Jadi dia tak boleh nak bergaul dengan kawan dia. Dia punya performance, dia punya sekolah, pencapaian dalam sekolah akan terjejas. Jadi cikgu-cikgu selalunya kita recommend, kita cadangkan, kita galakkan cikgu-cikgu tu membuat saringan di sekolah. Di peringkat sekolah perlu ada saringan. Kita bercakap lagi tentang kesannya kepada mahupun yang kanak-kanak ataupun dewasa. Apakah kesan cataract ini kepada mereka? Kalau kanak-kanak seperti yang saya cakap tadi, kalau orang dewasa pun sama. Sebab cataract ini akan terbentuk secara pelan-pelan. Jadi kebanyakannya kita susah nak cakap pesakit itu dia sebab dia dah terbiasa dengan penglihatan yang makin kurang. Jadi kebanyakannya dia boleh sesuaikan diri. Dia kalau peringkat yang lebih muda itu dia boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja. Kita takut kita risau kalau kita tak detect sebab dia tak nampak apa image yang dia buat. Bagaimana doktor akan diagnosis cataract ini kepada pesakit? Okey, diagnosis ni kita bergantung kepada bila pesakit tu datang forward, datang kepada kita untuk pemeriksaan. Jadi selalunya kita akan nasihatkan pesakit-pesakit kita ni kalau tak nampak apa-apa tu. Misalnya TV hari ini kita nampak, esok lusa tak nampak. Jadi kena dapatkan rawatan awal. Jangan sampai dah menjadi buta, TV langsung tak nampak ataupun hanya boleh nampak cahaya sikit je baru nak pergi ke hospital tu susah. Dan rawatan apa yang selalunya diberikan kepada mereka? Okay, kita akan selalunya buat pembedahan sebab sampai sekarang ni kita tak ada rawatan titis mata nak hilangkan cataract. Memang tak ada. Dan rawatannya adalah kita buat pembedahan, kita buangkan cataract yang putih tu, kita gantikan dengan kantar mata, kantar lain, kantar palsu. Yang pesakit boleh beli, kita boleh beli, letak dalam yang lepas tu kita akan kantar itu akan selama-lamanya dalam mata.
dia macam pengganti katarak. Ya. Pengganti dia akan ada dalam mata tu. Jadi masih lagi diperlukan. Cuma kita gantikan dengan kita gantikan yang lain lah. Kanta putih itu kita sedut keluar, kita buang. Itu kita gantikan dengan kanta yang baru. Jadi pembedahan ini untuk kedua-dua kanak-kanak dan dewasa. Betul. Doktor, kita ada satu laporan khas tentang pembedahan katarak. Jom kita saksikan. Pesakit kita ni berumur 42 tahun. Sebenarnya dia datang hari tu sebab mata dia sakit. Dia pakai contact lens. So mata dia sakit waktu dia nak buang contact lens tu, mata dia terluka. So datang check. And then bila datang check, and then dia kata at the same time dengan contact lens pun penglihatan dia tak berapa jelas, tak macam sebelum ni. Lepas luka pada mata dia tu baik, pulih sebab dia ada luka kat mata dia, kat kornea dia, barulah kita periksa lah. Kita kembangkan anak mata, tengok belakang mata, tengok saraf apa semua. Rupanya dia ada katarak. Jadi dalam pembedahan katarak tu, kita masuk dalam mata. And then ni kanta ni dia ada suspension dia macam trampolin lah, dia terletak elok. So kita masuk mata, kita buat bukaan, kita keluarkan isi dia dan kita masukkan kanta. Dan kanta tu yang foldable lah, boleh lipat, dia masuk dan letak situ. Dengan simple word, tukar kanta. Tu je. So risiko biasanya sebelum pembedahan doktor akan assess. Kebanyakan pembedahan kita buat bius sedar, bermaksud patient sedar. So setengah pesakit mereka memilih bius pengsan. So risiko tu kita akan assess sebelum tu, apakah risiko, sebab kalau pesakit bergerak maka akan mengganggu kita punya pembedahan. Sebab pembedahan kita pakai mikroskop. Benda tu sangatlah orang kata tricky lah. Kalau ada masalah, kadang kita kena bukaan besar. Dan kita kena keluarkan kanta secara manual. Dan salah satu yang kita takut, gel dalam belakang mata ni boleh keluar sekali. Satu lagi, perdarahan dalam mata. Sebab tu kalau pesakit darah tinggi, biasanya kan kita akan postpone, kita akan cek tekanan darah. So kalau waktu nak operation tekanan darah tinggi, bukan sahaja bahaya untuk kesihatan yang stroke ke, heart attack ke, tetapi boleh perdarahan di dalam mata. Dan perdarahan ni boleh bawa pada tak nampak lah, buta lah. Dan satu lagi yang paling kita takut, jangkitan kuman. Yang tu 1 in 1,000 lah. Sebab tu kebersihan kena jaga, ubat kena pakai. Untuk yang katarak keras ke apa, kadang-kadang setengah tu bengkak tu ambil masa. Mungkin seminggu, ada setengah 2 minggu. Tapi kebanyakannya okey je. Dalam beberapa hari tu diorang dah okey dah. Kalau kita mengalami penglihatan yang tak berapa terang, okey, saya nak sarankan jumpa doktor untuk pastikan kenapa tak nampak. Sebab kalau katarak, yang kita tak nampak tu boleh diperbaiki. Provided mata sihatlah dalam mata. So kita akan assess, kalau mata sihat, kita buang katarak, insya-Allah dapat melihat dengan terang. Jadi itu tadi laporan khas yang disediakan oleh wartawan NAS Mimi Aisyah tentang pembedahan dan juga langkah-langkah penjagaan yang perlu dibuat selepas pembedahan dilakukan. Jadi doktor, bagaimana pula dengan peluang pesakit ini selepas menjalankan pembedahan? Mereka mahukan untuk pulih seperti sedia kala untuk dapat menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Adakah mereka mempunyai peluang itu? Peluang untuk pesakit-pesakit katarak ini melihat semula adalah tinggi. Jadi buktinya adalah kita sekarang kita mengumpul data untuk pesakit-pesakit di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada bukti daripada tahun 2002, kita panggil registry, kita panggil compilation data ni. Dalam kita punya data tu ada dibuktikan seramai 95% ke atas. Pesakit-pesakit kita ni mendapat penglihatan yang baik, yang normal, balik macam biasa. 100% seperti sedia kala? 95% kembali ke 95% ke atas pesakit mendapat balik. Itu yang doktor dapat lihatlah dalam kalangan pesakit doktor sendiri. Betul. Doktor lihat sebegitu. Betul. Bagaimana pula dengan kanak-kanak? Katakan kalau kanak-kanak perlu menjalankan pembedahan pada usia yang sangat muda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan selepas itu? Kanak-kanak ni dia istimewa sikit sebab dia akan perlu menjalani lawatan susulan dengan hospital kerap kali sebab kita kena
periksa dia punya tekanan mata, periksa dia punya pencapaian penglihatan. Jadi dia ada yang kita panggil visual rehabilitation. Dia panjang sikit. Sebab dia punya kanak-kanak mata dia membesar. Jadi setiap tahun tu power kanta dia lain. Selepas kita buang tu, mata dia daripada kecil ni dia membesar. Jadi disebabkan pembesaran mata tu, dia punya keperluan power mata tu berubah setiap tahun sampai umur dia 10 tahun ke atas. Jadi dia perlu follow up. Selain daripada itu, dia ada risiko untuk mendapat pressure mata tinggi, tekanan mata tinggi. Jadi kita kena follow up lebih lanjut. Kalau orang dewasa, selepas kita operate, kita jumpa seminggu, jumpa sebulan. Selepas tu, okey. Tak ada masalah. Sudah cukup, di situ. Jadi sangat penting untuk kita, sama ada kita sebagai dewasa ataupun kita ada anak yang mungkin mempunyai masalah mata, kita perlu berjumpa dengan pakar dan doktor untuk mendapatkan rawatan yang diperlukan. Jadi sebab saya rasa berita baiklah yang doktor sebut tadi, pesakit katarak ini ada peluang untuk pulih, ada peluang untuk menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Betul. Jadi kita akan dapatkan lebih banyak tips dan juga nasihat daripada doktor tentang mereka ataupun untuk mereka yang mengalami masalah katarak. Selepas ini jangan ke mana-mana. Kecederaan kimia boleh berlaku kat rumah waktu tengah mengecat, terkena tina lah, alkohol lah. Boleh juga berlaku dekat kilang-kilang ataupun tempat-tempat pembinaan. Apabila berlaku kecederaan kimia, pertama sekali adalah alihkan mangsa daripada kawasan kemalangan, daripada punca kecederaan itulah. Dan yang kedua, pastikan mangsa boleh bernafas. Jika mangsa menghadapi masalah pernafasan, berikan bantuan pernafasan mengikut protokol CPR. Jadi first of all, buka semua pakaian daripada permukaan luka tu tadi. Jadi kalau seluar potonglah, kalau baju bukalah. Lepas tu alirkan air pada permukaan yang terkena cecair kimia tu tadi secepat mungkin dengan air yang sebanyak mungkin. Tak kisahlah air daripada botol air minuman ke, air paip ke, lebih bagus kalau berdiri terus di bawah shower. Kalau terkena pada permukaan yang kecil macam dekat tapak tangan, alirkan lebih kurang 2 hingga 5 minit pun dah cukup dah. Kalau permukaan yang besar macam dekat dada, pastikan air dialirkan lebih kurang 7 hingga 10 minit. Kemudian balut dengan tuala yang bersih. Yang penting jangan letak apa-apa krim ataupun ubat gigi ke di atas permukaan luka tu, sebab bahan-bahan tersebut bukan sahaja boleh menyebabkan jangkitan, ia juga boleh menghakis sel-sel di permukaan kulit. Segeralah bawa mangsa ke hospital untuk rawatan lanjut. Yang penting jangan bagi apa-apa untuk dimakan ataupun diminum sehingga diperiksa oleh doktor. Baiklah, kita masih lagi berbicara tentang masalah mata iaitu katarak, dan sebelum ini kita ada membincangkan tentang rawatan pembedahan yang boleh dilakukan kepada pesakit yang mengalami katarak. Tetapi saya nak tanya doktor, kalau kita dengar perkataan pembedahan ini, ramai yang menjadi takut. Jadi mungkin ini menyebabkan mereka tidak akan datang ke klinik, berjumpa dengan doktor dan mendapatkan konsultasi yang diperlukan. Bagaimana doktor? Jadi kalau kita bercakap pasal pembedahan katarak ini, ada beberapa salah tafsir daripada masyarakat mengenai pembedahan katarak. Pertama dia adalah selepas pembedahan dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia jadi macam tak boleh angkat barang, tak boleh bekerja apa semua. Jadi yang itu adalah salah. Sebab selepas pembedahan, pesakit boleh menjalani kehidupan secara normal. Ya, dan proses pembedahan ini sangat laju sebenarnya doktor. Betul. Kalau sebagai contoh apa yang kita buat di Kementerian Kesihatan, kita untuk hospital kerajaan, pesakit boleh dibedah daycare, pusat rawatan harian. Pesakit datang, kita buat pembedahan menggunakan bius setempat. Kebanyakan kita buat ubat titis yang menyebabkan sekitar mata kita ni kebas. Jadi pesakit boleh macam biasa baring atas meja. Pakar bedah akan membedah maksimum pun dalam setengah jam ataupun banyak kurang, ada boleh bedah 15 minit. Betul. Jadi kita boleh bercakap dengan pesakit untuk menghilangkan prosedur dijalankan. Betul. Untuk menghilangkan rasa bimbang pesakit. Ya. Kita bercakap dengan dia. Kita macam kalau contohnya kalau kita pergi cabut gigi. Betul. Lebih kurang sama. Mungkin juga doktor ada persepsi bahawa mungkin ada had umur
Kalau terlalu tua tidak boleh menjalankan pembedahan ataupun kalau ada penyakit lain tidak boleh menjalankan pembedahan. Bagaimana kita nak tepis persepsi ini? Adakah ia kurang tepat? Ia adalah kurang tepat. Kita kena betulkan persepsi yang salah ni, yang kurang tepat ni. Pesakit kita tak ada had umur. Kalau pesakit umur 98 tahun, 100 tahun pun, kita akan bantu dia melihat semula. Masih boleh menjalankan pembedahan. Dia sihat, dia boleh faham, dia boleh perlukan penglihatan, kita akan bantu dia melihat semula. InsyaAllah. Selalunya pada pengalaman kita yang sebelum ini, kita ramai yang 90 tahun ke atas. Mereka mempunyai penyakit lain? Okay, contohnya kalau yang common, yang selalunya pesakit takut ni adalah, saya ada kencing manis. Jadi tak boleh nak operate. Itu adalah tafsiran yang kurang tepat. Ya. Sebab pesakit datang kencing manis, kita boleh kontrol kencing manis dia. Kita boleh kawal gula dalam darah dia. Lepas tu kita pergi operation macam biasa. Dan adalah perlu untuk pesakit kencing manis ni menjalani pembedahan katarak, nak membuang katarak sebab kita perlu melihat dalam retina dia untuk rawatan laser contohnya. Tapi doktor, adakah situasi boleh timbul di mana seseorang pesakit itu memang tidak boleh menjalankan pembedahan? Situasi itu adalah contohnya pesakit yang dia ada masalah-masalah sistemik macam, tapi kalau kita tengok semula, kalau kita tengok secara amnya, kita jarang jumpa pesakit yang tak boleh menjalani katarak. Kita boleh betulkan. Contohnya macam katarak tadi, macam yang diabetes tadi, kita kawal darah gula dia. Kalau pasien ada radang mata macam uveitis tu, kita kawal tahap radang tu, kita bagi ubat dulu sebelum kita buat surgery. Memang akan ada cara lah untuk kita memberikan rawatannya. Yang tak boleh tu adalah macam pesakit yang tak stable, daripada sakit jantung dia betul tak stable. Kita tak boleh nak bagi injection, patient tu tak boleh baring untuk pembedahan katarak. Mungkin itu lah yang menghalang kita. Doktor, saya rasa penonton perlu tahu juga apakah risiko jika keadaan katarak ini dibiarkan berlarutan tanpa mendapatkan rawatan. Risikonya adalah yang kita panggil katarak pada peringkat lanjut ni. Katarak yang putih tadi boleh membengkak. Bila dia membengkak, dia akan mengganggu mata tu, dia akan menyebabkan tekanan mata tinggi, sakit, mata merah. Daripada dia tak sakit, masa katarak itu putih, bila dia dah lanjut, dia akan menyebabkan sakit yang teramat sangat. Dia pesakit akan muntah apa semua disebabkan tekanan mata tinggi. Jadi pada peringkat tu, kalau pesakit datang pada peringkat lanjut ni, peluang dia untuk mendapat balik semula penglihatan dia adalah banyak semakin tipis. Kurang banyak. Sebab dia tekanan mata tu dah menyebabkan kerosakan kepada dan yang paling teruk boleh menyebabkan keadaan buta lah. Betul. Doktor. Dia pada akhirnya pesakit akan jadi buta disebabkan dia lambat datang. Dan akhir sekali, doktor boleh berikan tips ataupun langkah-langkah yang perlu dilaksanakan kepada mereka yang mengesan mereka mengalami tanda-tanda awal katarak. Tips dia adalah kalau ada penglihatan kurang, datang awal. Jangan datang awal jumpa doktor dan pastikan dia ada katarak. Jalankan pemeriksaan pada peringkat awal. Jangan tunggu sampai buta baru datang. Satu lagi, kita kawal. Kalau ada kencing manis tu, kita kena kawal darah gula dalam darah. Lepas tu kita kena kawal kita kena mencegah kecederaan mata. Sebagai contohnya, kalau kita kerja di mana kita kena buat paku ke dinding, contohnya, kita kena buat perlindungan mata. Kita pakai Google keselamatan. Sebab benda tu bila paku tu masuk dalam mata, kecederaan mata memang akan dapat masalah-masalah. Contohnya katarak salah satu. Yang lain-lain adalah jangan gunakan ubat steroid ni secara tanpa pengawasan. Sebab steroid ini akan menyebabkan implikasinya boleh menjadi serius. Pembentukan katarak. Betul. Dan sebelum kita mengakhiri episod kali ini, mungkin nasihat secara umum daripada doktor kepada penonton. Mata ni adalah satu organ yang amat penting bagi manusia. Tanpa mata, kita tak mampu nak jalani hidup secara normal. Jagalah mata. Kalau ada kencing manis, jaga kencing manis. Kalau perlu bekerja, kita kena buat perlindungan mata. Pakai Google kalau kita perlu.
dan datang awal, datang peringkat awal, jangan peringkat lambat sampai kita tak boleh operate. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Aziz Salawi, pakar oftalmologi daripada Hospital Selayang, dan seperti yang doktor sebutkan tadi kepada penonton, hello doktor, jangan takut untuk berjumpa dengan pakar, berjumpa dengan doktor sekiranya anda mengalami gejala, simptom ataupun tanda-tanda awal katarak yang kita bincangkan tadi, kerana memang anda ada peluang untuk pulih sepenuhnya dan menjalankan kehidupan seperti biasa jika mendapatkan rawatan yang sebetulnya. Jadi dengan itu, jangan lupa untuk menonton Hello Doktor pada minggu hadapan dengan topik baru iaitu psoriasis. Kita jumpa nanti.